Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Radhatin Nabi Mustafa Syaidah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبيسر ولا تعسر. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teruskan sesi pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid 1, Fiqh Manhaji kitab Mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, pada kuliah yang lepas kita dah masuk tajuk hubungan antara fiqh dengan akidah Islam, muka surat 3, dan kita habis sampai nombor berapa tu? Sampai ke-6, tak silap saya, betul ke tak? Saya rasa saya tanda ni sampai ke-6. Kita masuk yang ke-6 kan? Betul ya? Kita masuk yang ke-6 ya. Baik, sebelum saya nak masuk yang ke-6 ni, suka saya nak ingatkan balik, okey, tajuk ni hubungan antara fiqh dan juga akidah Islamiah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah tengok beberapa contoh sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan antara hubungan antara fiqh dengan akidah Islamiah. Maknanya nak kata kat sini, kita belajar ni kitab akidah, kitab fiqh. Tapi dia nak cerita juga kitab fiqh ni dan juga fiqh yang kita akan belajar nanti ada hubungan rapat dengan akidah Islamiah. Sebab apa? Akidah lah akan menentukan sama ada amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Okey, kita kena jaga akidah kita, biar akidah kita yang kita belajar adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, dan fiqh kita ni fiqh kitab mazhab Syafi'i. Kalau nak belajar ke mazhab lain pun tak ada masalah, bagilah mahir betul-betul. Dan kita keseluruhannya, hampir keseluruhannya dekat Malaysia ni kitab mazhab Asy-Syafi'i, kitab fiqh kita. Baik, dia kata sini fiqh dan juga akidah Islamiah ni hubungan dia cukup rapat, dan dia bawa contohnya. Saya ambil sebentar lalu daripada hak lama supaya kita nak sambung balik, tak kita sambung tengah-tengah jadi pening. Benda ni dah sebulan sekali saja. Okey, kalau tengok daripada muka surat 4 tu, saya ambil sikit-sikit dulu. Nombor 1 tu dia kata, apa kata hubungan fiqh dengan akidah ni? Cerita tentang bersuci. Okey, bersuci. Okey, dia bawa ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ni cerita tentang wuduk. Tapi mula-mula ayat ni dia kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mana iman tu akidah lah. Mana abang kat sini apa? Akidah hubungannya dengan fiqh, fiqh hubungannya dengan akidah. Orang beriman sahaja yang akan melaksanakan apa sahaja perintah Allah SWT. Yang beriman kepada Allah SWT, dia akan buat apa yang Allah SWT perintahkan. Di sini perintah apa? Perintah berwuduk. Okay? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza kuntum ila salah, apabila kamu bangun nak menunaikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, hendaklah basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu hingga ke siku. Ayat Quran ni kata cerita tentang wuduk. Wuduk tu kita kata fiqh lah, tapi dia mulakan dengan
panggilan wahai orang-orang yang beriman. Maknanya hubungan kait orang akidah dan juga fiqh. Ayat yang kedua tentang sembahyang dan zakat. Alladzina yu'minuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dia kata sini, orang yang mendirikan sembahyang, alladzina yuqimas salah, orang yang mendirikan sembahyang, wa yu'tuna zakah, dan tunaikan zakat, wa hum bil akhirati, dan mereka dengan akhirat, hum yuqinun, dengan akhirat tu mereka yakin. Okey, akhirat ni dalam bab apa? Dalam bab akidah. Akhirat dalam bab akidah. Yang tadi tu sembahyang, zakat dalam mana? Dalam fiqh. Nampak kata ayat ni dia bagi tahu fiqh dan juga akidah hubungan dia rapat. Okey, hubungannya rapat. Dia kata wahum bil akhirati hum yuqinun, mereka beriman dengan hari akhirat. Siapa yang sembahyang, siapa yang mengeluarkan zakat ni, dia beriman dengan hari akhirat. Okey, kita sembahyang ni sebab kita beriman hari akhirat lah. Kita yakin nanti kita akan dapat balasan dari syurga daripada Allah SWT. Kalau kita sembahyang dengan betul, kita akan dapat pahala dan kesunya akan masuk syurga Allah SWT. Hubungan akidah dan juga fiqh. Baik, yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ni. Yang ni cerita tentang asyam, iaitu berpuasa. Okey, wahai orang-orang beriman. Dia mula dengan ayat wahai orang-orang yang beriman. Dia kata, dia panggil orang beriman. Hanya orang beriman saja yang akan buat apa yang Allah Taala suruh. Kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan kepada orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, moga kamu akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak hubungan ya ayyuhalladzina amanu, lepas tu cerita bab puasa, hubungan akidah dan juga fiqh. Nampak kalau kita tengok puasa dia duduk mana? Puasa duduk dalam bab fiqh, tapi dia tekankan kepada orang yang beriman. Hanya orang beriman sajalah yang akan buat segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, ayat yang keempat, ayat Quran yang keempat ni, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Dia bawa buku kita hijau ni, dia buat terjemahan terus. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Okey, qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang yang beriman, alladzihum fi salatihim khashi'un. Di situ sifat-sifat orang yang beriman, yang sembahyang mereka khusyuk, yang tak buat benda-benda lara, yang menunaikan zakat, yang jagakan kemaluan mereka, okey, dan seterusnya. Ini bagi tahu sifat-sifat orang beriman. Beriman, sebut iman tu akidah, sembahyang bab fiqh. Nampak tak hubungan fiqh dan juga akidah Islamiyah. Yang kelima, okey, Allah Ta'ala memerintahkan agar kaum lelaki berurusan, bermuamalah secara baik dengan kaum wanita. Firman Allah Subhanahu wa taala, okey, ayat yang kelima ni, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa karhan wa la ta'diluhunna litazhabu bi ba'di ma. Okey, dia kata kat sini al-ayah, okey, wahai orang beriman. Dia mula siap. Allah Ta'ala nak perintah apa-apa, dia mulakan dengan perintah wahai orang-orang yang beriman. Okey, secara keseluruhannya kalau sebut ya ayyuhalladzina amanu, ayat ni ayat apa? Ayat madaniyah. Ayat madaniyah ni menentang apa? Ayat madaniyah, ayat yang diturunkan selepas Nabi dan juga sahabat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Ayat Quran dibahagikan kepada dua. Satu ayat Makkiyah, satu ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Selepas Nabi berhijrah ke Madinah, dinamakan ayat Madaniyah. Madaniyah. Okey, sebelum tu Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah antaranya kebanyakan ayat tu dia akan mulakan dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Masa tu tak ramai lagi orang beriman. Masa masih awal lagi turunnya Islam, dia mulakan dengan perkataan ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai manusia. Selepas Nabi berhijrah ke Madinah, okey, tertubuhnya kerajaan Islam yang pertama, negara Islam Madinah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Barulah mula undang-undang di situ, wahai orang beriman, wahai orang beriman. Itu namanya ayat Madaniyah. Baik, terus yang keenam untuk hari ini. Tadi kita 1, 2, 3, 4, 5, kita sambung yang keenam.
Baik, kita baca yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar isteri yang ditalak, isteri yang ditalak beredah dengan 3 kali suci. 3 kali suci ni dalam Al-Quran sebut salasata quru, 3 kali suci. Suci apa? Suci daripada haid, dan tidak menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya jika ia hamil. Perkara tersebut telah dikaitkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-6 ni, ayat dia apa? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minu billahi wal yaumil akhir. Perempuan-perempuan yang telah ditalak hendaklah menunggu 3 kali suci. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dengan dalam rahim-rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat. Dia habiskan dengan apa hujung ni? Jika kita beriman, jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hari akhirat. Cerita bab talak ni, talak ni disebut berapa 3 kali suci ni apa dia? Maksudnya iddah. Perempuan yang masih lagi dalam haid ataupun perempuan yang masih muda lagi, bila diceraikan oleh suaminya, cerai hidup, maka iddah dia 3 kali suci. Quran sebut apa tadi? Salasata quru, 3 kali suci. Suci daripada iddah, 3 kali suci. Kalaupun perempuan yang dah putus haid, iddah dia apa? Iddah ni apa ya? Iddah ni tempoh menunggu bagi seorang perempuan ataupun seorang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya, sama ada cerai mati ataupun cerai hidup. Ada beza dah. Cerai mati ataupun cerai hidup. Dah mati memanglah bercerai. Okey. Cerailah dengan suami dah. Cerai hidup tadi kita baca yang pertama tadi, salasata quru, 3 kali suci tempoh iddah. Lepas tu kalau yang perempuan tidak ada haid, yang sudah menopause, yang sudah pencen tu, iddah dia berapa lama? Salah satu syuhur, 3 bulan Qamariyah, bulan Islam. Okey, dia panggil salah satu syuhur. Dia ada semua dalam Quran. Perempuan yang dalam hamil, iddah dia berapa lama? Iddah dia sehingga melahirkan anak. Okey, kalau yang kematian suami, arba'ata ashhurin wa asyara, 4 bulan 10 hari. Semua tu tercatat dalam Quran. Itu cerita apa? Cerita fiqh. Iddah ni tempoh menunggu bagi seorang perempuan ataupun isteri saya sebut tadi, selepas bercerai dengan suaminya, sama ada hidup ataupun mati. Kalau mati suami tadi 4 bulan 10 hari. Yang ni diperintahkan kepada siapa? Akhir disebut mereka yang beriman kepada Allah SWT dan juga hari akhirat. Okey, dalam tempoh iddah tu, maka si perempuan tadi tidak boleh kahwin lain, tidak boleh berhias-hias. Okey, tunggulah sampai habis iddah, barulah orang boleh masuk minang dia ke dan sebagainya lah. Okey. Baik, okey, itu hubungan sebut iddah tadi itu fiqh. Sebut iddah 3 kali suci itu fiqh. Okey, dalam kitab fiqh, dalam kitab akidah tak jumpa. Tapi dia kaitkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan apa? Hubungan fiqh dengan akidah Islamiyah. Baik, yang ke-7. Okey, yang ke-7, Allah Taala memerintahkan supaya menjauhi arak, judi, menyembelih untuk berhala dan tenung nasib dengan anak panah, setelah menyeru orang-orang beriman dengan sifat iman, sebagai menandakan bahawa menjauhi perkara-perkara yang dilarang tersebut ada kaitannya dengan kesucian dan kemurnian iman mereka. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 90. Okey, yang ni yang ke-7 di ayat dia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya apa? Sesungguhnya arak, wal maisir, judi, wal ansabu,
sembah berhala, wal azlamu, tenung nasib, rijsun, perkara yang keji, min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan, faztanibuh. Jelas tu dia bagi tahu faztanibuh. Faztanibuh ni maksud dia apa? Hendaklah tinggalkan, wajib tinggalkan. Situ kalau kita tengok bahasa Arab dia panggil fi'il amar, perintah Allah Subhanahu taala, wajib tinggalkan. Faztanibuh la'allakum tuflihun, moga-moga kamu akan mendapat kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam ayat ni dia mulakan dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Okay, orang beriman sahajalah ia akan tinggalkan benda-benda yang Allah Ta'ala suruh ni. Okay, pertama dia sebut arak. Okay, kerajaan Kedah ni dia nak haramkan arak kan? Bagus. Okay, arak, judi, okay, menyembelih untuk berhala, sembelih untuk bagi dekat Tok Kong berhala. Dia kata juga sini tenung nasib dengan anak panah. Dia sebut dengan anak panah sebab apa? Sebab ini perangai orang Arab. Dulu kalau nak telek nasib, mereka akan guna anak panah. Nak keluar rumah lah apa macam-macam, dia letak anak panah, dia pacak dekat tanah tu, anak panah. Lepas tu dia tengok anak panah tu kat mana, ke kiri kanan ke apa benda. Itu kerja mereka lah, masyarakat Arab jadiah tu. Barulah mereka boleh buat kerja apa. Ini nasib. Ataupun adalah orang pakar tentang anak panah ni, suruh tentukan nasib dia. Nasib tu dia tentu dengan anak panah je. Wah, berat dia. Zaman lah ni macam mana? Tengok tangan. Tengok nasib lah tu. Tengok tangan telik, ish dia ni boleh kaya ni. Pandai tengok nasib orang. Tengok tangan. Lagi apa? Cara apa lagi? Macam-macam buat lah. Okay? Cara-cara. Tapi cara Arab dulu dia tengok anak panah. Baik, cerita dekat sini, cerita tentang judi, cerita tentang berhala apa semua tu, cerita tentang ada dalam kitab fiqh juga dibahaskan. Tapi ada kaitan dengan akidah Islamiyah. Baik, yang ke-8. Allah SWT telah mengharamkan riba. Okey, Allah SWT telah mengharamkan riba dan mengaitkan perbuatan meninggalkan riba tadi tu, meninggalkannya dengan tercapainya ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, okey, saya baca dia punya ayat Quran dulu, kita tengok maksud. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, wahai orang-orang yang beriman, okey, takutlah kepada Allah. Sekejap. Wahai orang-orang beriman, sila ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Okey, itu ayat bawah. La ta'kulur riba, janganlah kamu memakan riba. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kamu makan riba. Ad'afan mudha'afah, secara berganda-ganda. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. La'allakum tuflihun, moga-moga kamu akan mendapat kejayaan. Kalau tengok sini, wahai orang beriman, jangan makan riba. Ad'afan, yang berganda-ganda. Ada orang buat layar buruk pula kan, kata riba ni kalau berganda tak boleh. Yang tak berganda boleh. Sebab dia kata Al-Quran kata ada afan mudha'afan. Mana ada riba tak berganda? Nama riba je semua berganda. Dia akan berganda. Daripada RM1 jadi RM2 contohlah kan. Berganda. Tu kata ad'afan mudha'afan. Baik, dia mulakan dengan apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baik, dia bawa juga lagi cerita yang berikutnya, cerita tentang riba juga ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Okey, surah Al-Baqarah ayat 278. Wahai orang-orang beriman, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggallah dengan sisa-sisa riba kamu tu. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ni memang pukulannya hebat ni. Tadi cerita tentang riba yang berganda-ganda tadi,
Ayat riba yang kedua ni dia cerita tentang apa? Wahai orang beriman, takutlah Allah. Ciri pertama, takut Allah ni. Jangan buat benda-benda riba. Lepas tu yang kedua dia kata wazaru. Wazaru ni perintah tinggalkan. Pertama takut pada Allah, yang kedua tinggalkan perbuatan riba. Dan dia kata last sekali penyudah dia kata in kuntum, jika sekiranya kamu mukminin, kamu beriman. Dia tekan dua kali. Pertama dia tekan beriman, habis ayat ni pun dia tekan beriman juga. Ini menunjukkan apa? Perintah Allah SWT sungguh-sungguh suruh tu tinggal riba. Bukan benda main-main dah ni. Dua kali dia habaq ni. Ini ada hubungan dengan akidah. Yang mula ayat dia beritahu, penyudah ayat pun dia beritahu. Kata apa tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kesembilan. Yang kesembilan, Allah menggesa dan menggalakkan supaya bekerja dan beramal dalam masa yang sama. Dia melengkapkan prasarana agar manusia yang beramal itu sentiasa merasakan pemerhatian Allah dan kerja itu dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Dia buat kerja, beramal dengan penuh tanggungjawab. Okey, kerja fiqh lah tu. Baik. Apa ayat Quran sini? Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah At-Taubah ayat 105. Dia kata sini maksud dia, dan katakanlah wa qul i'malu, dan bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Nampak? Dia tekan orang-orang beriman. Banyak cerita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, serta orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan ghaib dan yang nyata. Bila sebut ghaib, tadi beriman, dah beritahu orang beriman lah. Lepas tu sebut ghaib. Ghaib ni dalam bab apa? Dalam bab akidah. Cerita alimul ghaib, alam yang ghaib. Okey? Itu dalam bab akidah. Dan dia akan memberitahui kepada kamu tentang apa yang kamu lakukan, dan Allah akan bagi tahu esok dekat akhirat esok, apa yang kita buat kat dunia, kita akan dapat balasan di akhirat. Sebab apa? Dunia ni hanya tempat sementara saja. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ni tempat kita cucuk tanam untuk dapat hidup kita di akhirat. Okey, kita buat apa dekat dunia sat saja. Okey, 60 tahun, 70 tahun, kira lama tu, lebih pada umur Nabi kan. Ada 80 tahun umur dia. Ada yang gugur awal. Kemarin cerita tentang siapa? Adik Ar-Rayyan kan. Yang apa dekat Maghribi tu kan. Yang jatuh kan dalam perigi tu kan. Matilah kan. Mudah 5 tahun. Maknanya mati tak kira hang tua ke hang muda, sampai masa iza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai saja ajal, tak kira lah. Okey, tak ada apa, tak ada lambat, tak ada cepat, tepat pada masa. Okey, kita dapat. Esok dekat akhirat kita terimalah pula kehidupan yang kedua, kehidupan seterusnya. Dapatlah balasan kita. Jadi dekat dunia ni maisat saja, kita nak ambil bekalan. Okey, dunia mazra'atul lil akhirah. Dunia ni tempat kita cucuk tanam, nak cari pahala. Okey, nak cari pahala untuk kita bawa ke alam berikutnya, iaitu alam akhirat. Baik, demikianlah, sama lagi. Okey, dia ada 9 contoh tadi tu dah. Demikianlah jarang sekali anda dapati sesuatu hukum yang terdapat dalam Al-Quran melainkan ia disertakan dengan beriman kepada Allah dan mempunyai kaitan dengan rukun-rukun akidah Islam. Nampak tak? Dia nak tegaskan kat sini 9 contoh tadi tu, 9 apa daripada Al-Quran tadi bagi tahu, semuanya ada kaitan dengan akidah. Okey, ataupun rukun-rukun akidah, rukun iman ke rukun Islam ke, ada kaitannya. Nah, abang kata semuanya yang ayat Quran yang diturunkan oleh Allah SWT mesti ada kaitan dengan akidah. Wahai orang beriman, sekali yuqinu, okey, yakin dengan apa, bil akhirah, dengan hari akhirat. Rukun-rukun akidah tu. Okey, abang kata kaitan dengan fiqh dan juga akidah Islamiah. Oleh itu, fiqh Islam
merupakan hukum hakam agama yang suci, yang mempunyai roh di sebalik ia disyariatkan, kerana ia merupakan hukum-hukum syarak yang datang daripada Allah dan mendapat keredaannya jika ditaati, dan mendapat kemurkaannya jika diingkari. Nak habaq kat sini apa? Hukum-hukum Allah SWT tu ada roh dia. Kita ni manusia, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia ni, dan Allah bagi Ta'ala kita undang-undang. Okay? Allah Ta'ala jadikan undang-undang pada kita, kita ikut saja. Itu perintah Allah Ta'ala, kita hambanya. Ada roh di sebaliknya. Kenapa? Contohnya kita laksanakan katalah hukum hudud kan. Okay? Hukum hudud. Hudud ni apa? Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sama ada Al-Quran ataupun hadis. Dia ada kesalahan-kesalahan dia. Itu adalah daripada perintah Allah SWT. Jangan kita banyak tanya. Ada roh di sebaliknya. Okay? Kalau kita buat, insya-Allah. Kita tengoklah zaman-zaman yang khalifah-khalifah nak jumpa orang buat maksiat selepas pada dia jatuhkan hukuman tersebut, susah. Itu namanya ada roh. Okay? Roh. Bila dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi kita buat tu, kita akan dapat redha Allah SWT. Okay? Jika kita taat, kita akan dapat redha Allah SWT. Kalau kita murka, kalau kita tak buat, maka kita akan dapat murka, iaitu marah Allah SWT kepada kita. Hukum-hukum syarak, kita sambung. Hukum-hukum syarak bukanlah seperti hukum-hukum kanun, yakni undang-undang biasa ataupun manusia, yang mana manusia tidak merasai sedikit pun dalam hati kecil mereka ikatan dan hubungan dengan penciptanya, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tegas kat sini, hukum Allah SWT tu tak sama dengan hukum manusia. Hukum Allah SWT, hukum mai daripada Allah, iaitu pencipta kita, tak sama dengan hukum manusia. Nak samakan hukum Islam dengan hukum yang British buat mai, kita akan tahu apa? Bukan kita tahu undang British pun, tapi kita boleh ikut dah. No? Kalau nak cerita ni, kalau cerita tanah Melayu ni, tambah-tambah Kedah ni dah sama dah dapat Islam lama dah. Tahun 1200 kalau ikut kajian. Melaka tahun 1400 baru dapat Islam. Okay, pada ketika itu hukum Islam telah dilaksanakan di tanah Melayu lama dah. Kalau tengok dalam sejarah hukum kanun Melaka, itu bukti yang ada, bukti yang nyata. Hukum kanun Melaka, dalam fasa-fasa hukum kanun Melaka tu ada cerita tentang apa? Tentang jenayah, tentang hudud, qisas, ta'zir dia. Okey, undang-undang keterangan Islam, undang-undang keluarga Islam ada tercatat dalam hukum kanun Melaka. Ini menunjukkan apa? Bukti mengatakan Islam telah dilaksanakan di tanah Melayu lama dah. Okey? Pasal apa berubah? Orang putih lah mai. Orang putih mai. Mainnya Portugis tahun 1511. Portugis mai. Okey, dia buang sikit. Dia jajah kita. Lepas tu mai pula Belanda 1641, Belanda mai pula. Okey, lepas tu mai pula Inggeris. Mai dekat Pulau Pinang. Okey, Perancis mai pula kan. Jadi sampailah kita merdeka. Jadi depa mai tu depa jajah bukan saja-saja jajah. Bukan nak ambil hasil mahsul kita sebenarnya, tapi nak buang Islam yang ada, undang-undang yang ada. Kalau ikutnya, bila sebelum merdeka tu ordinan mahkamah 1948, ordinan Inggeris mahkamah 1948 telah mengenepikan mahkamah syariah. Okey, meletakkan mahkamah syariah tu di sebelah, tak ada dalam hierarki mahkamah persekutuan. Okey, tak ada undang-undang. Jadi dia bagi kuasa untuk mahkamah syariah sikit saja sampai sekarang. Okey, apa kuasa mahkamah syariah? 356. 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatan. Itu saja undang-undang Islam yang kita ada. Sampai sekarang 356, Akta 356. Undang-undang kita 356, 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatan. Itu saja hukuman yang ada untuk kita. British nak bagi merdeka pada kita. Dia nak bagi merdeka. Dia yang saya sebut tadi, ordinan mahkamah 1948, dan kita merdeka 1957. Okay, tapi kita masih sampai sekarang pakai undang-undang British. Kita kan tahu apa undang-undang British pun, tapi kita boleh
boleh ikut. Tapi undang-undang Quran ni lama dah lama dah, zaman Nabi lagi turun Quran, sampai tak boleh nak ikut dah. Maknanya kat sini hukum syarak bukanlah seperti hukum kanun, undang-undang biasa, undang-undang yang saya sebut tadi, British, hukum undang-undang manusia boleh ikut. Sebenarnya itu tidak ada roh. Tapi undang-undang Allah SWT, Allah jadikan kita ada roh dan ada balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung lagi firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusikum harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dia kata sini maksudnya, maka demi Tuhanmu, fala wa rabbika, sumpah sini, maka demi Tuhanmu, maka mereka pada hakikatnya tidak beriman, la yu'minu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Yusallimu taslima. Dia nak bagi tahu sini, jika kita tidak beriman, kalau kita tidak laksanakan ataupun tidak ikutkan apa yang Allah Ta'ala suruh, tidak dikira sebagai beriman. Nampak tak? Ada kaitan dengan akidah, dengan fiqh ni, tidak beriman. Allah Ta'ala turunkan undang, kita tak mau ikut, kita tidak beriman. Dosa tak sembanglah bab-bab apa lain-lain. Kalau kita tak ikut undang-undang Allah Ta'ala, kita tidak beriman. Al-Quran kata, la yu'minu hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, tidak beriman sehingga kamu hukumkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Baru dikatakan kita sebagai seorang beriman. Lepas tu last sekali dia beritahu ayat ni apa? Wa yusallimu taslima. Kita kena terimalah, kita serah bulat-bulat, terima yang Allah Ta'ala suruh tadi tu, barulah kita dinamakan seorang yang beriman. Habis sini tajuk berkenaan dengan tajuk kecil, iaitu hubungan antara fiqh dengan akidah Islamiah. Baik, kita sambung lagi. Okey, untuk tajuk berikutnya, fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Okey, kita belajar fiqh ni, dia kata kat sini tajuk ni, fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Sebut dalam apa fiqh ni, hukum hakam kaitan semua kehidupan kita. Okey, bab ibadat, puasa, zakat, haji, apa semua itu fiqh. Okey, bab munakahat, hukum nikah kahwin, kehidupan kita, keperluan manusia. Bab muamalat, iaitu bab jual beli, cerita bab riba, okey, cerita bab sewa menyewa, cerita bab gadaian dalam tajuk muamalat. Itu memang keperluan manusia. Ya. Bab jinayat, bab undang-undang jenayah, itu dalam fiqh. Itu saya sebut bab-bab fiqh. Itu semua adalah undang-undang keperluan manusia. Itu tajuk kat sini, fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Kalau orang tu kata tak ada dalam fiqh sini, tak ada dalam Islam, orang tu tak reti, tak mengaji namanya. Sebab Islam ni syumun, lengkap, sebut cerita apa sekalipun ada dalam Islam. Okey, cerita kecil sekali, cerita undang-undang apa, kita kata undang-undang nak masuk jamban, Islam ajak undang-undang masuk jamban, masuk kaki kiri, baca doa, tutup kepala. Undang-undang masuk jamban tu dah kita kata undang-undang yang paling, kita kata yang masuk tempat yang kotor lah. Ada undang-undang lah. Okey, cerita tentang lalat masuk dalam ayat, Ijazul Ilmi, dalam tajuk ada kitab nama Ijazul Ilmi, cerita tentang lalat masuk dalam ayat. Ada undang-undang ni, cara nak buat macam mana nak selesaikan masalah tu. Tambahlah masalah yang besar, iaitu memerintah negara, mestilah ada undang-undang lah. Cerita bab kecil pun ada undang-undang. Nak abang kata apa, Islam tu lengkap, bukan biasa-biasa. Kalau tengok agama lain, dia punya agama, din dia tu hanya cuma duduk dalam gereja saja, luar ikut suka, nak buat apa-apa ikut suka. Okey, tapi Islam lengkap tadi,
Start daripada bangkit tidur sampai tidur dah bangkit semuanya, seluruh kita, kehidupan kita adalah lengkap, ada kaitan dengan Islam. Okey, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, Allah Taala kata, illa liya'budun. Aku jadikan manusia ni dan juga jin untuk beribadat pada aku. Okey, buat saja apa yang Allah Taala perintah. Insya-Allah kita akan dapatlah apa yang Allah Taala janjikan kepada kita. Kita sama lagi sikit. Kita dah masuk tajuk, kita masuk sikit. Baik, tidak diragukan lagi bahawa kehidupan manusia terdiri daripada pelbagai aspek dan kebahagiaan mereka diperolehi dengan memelihara semua aspek tersebut melalui penyusunan dan perundangan rapi. Dia beritahu sini, semua aspek kehidupan kita yang kita sebut tadi, yang saya sebut tadi, semuanya ada dalam Islam dan dia ada perundangan yang rapi, bukan saja-saja Allah Ta'ala buat untuk kita undang-undang tersebut. Oleh kerana fiqh Islam, kita baca, oleh kerana fiqh Islam merupakan hukum hakam yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, maka menjaga kemaslahatan dan menghindari berlakunya kerosakan, maka fiqh Islam datang dalam keadaan merangkumi aspek tadi dan menyusun semua keperluan manusia dengan hukum hakam. Okey, fiqh datang, dia susun semua dengan keperluan manusia. Yang saya sebut tadi, bab nikah, bab muamalat, okey, ibadat, semua tu keperluan manusia, ada hukum hakamnya. Okey. Baik, di sini dinyatakan penjelasan lanjut mengenai, okey, di sini dinyatakan penjelasan lanjut mengenainya. Kalau kita melihat kitab-kitab fiqh yang mengandungi hukum syarak yang disandarkan kepada kitab Allah, kitab-kitab fiqh ni ambil daripada mana? Ambil daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, sunnah Rasulnya, sunnah Nabi, hadis, ijma' ulama' dan ijtihad mereka, ijtihad ulama'. Kita akan mendapati hukum-hukum tersebut terbahagi kepada 7 bahagian dan daripadanya dibentuk perundangan yang umum bagi menjamin kehidupan manusia sama ada dalam bentuk individu atau masyarakat. Baik, dalam buku ni, buku Fiqh Manhaji ni, dia buat bahagian, sebab dia Fiqh Manhaji, fiqh yang tersusun, okey, yang tersusun, dia buat 7 bahagian. Ini pembahagian yang baru, dia pecah. Kalau kitab fiqh yang lama-lama, dia buat bahagian fiqh tu 4. Saya sebut 4 tadi tu. Pertama, fiqh ni berkenaan dengan ibadat. Tajuk ibadat. Okey, dalam ibadat tu, bab sembahyang, bab bersuci, bab puasa, bab zakat, bab haji. Okey, duduk dalam tajuk ibadat. Bahagian pertama. Okey. Bahagian yang kedua, munakahat. Tajuk kitab fiqh dia panggil munakahat. Munakahat apa? Bab nikah kahwin. Dalam tu cerita tentang bertunang lah, rukun nikah lah, bercerai lah, jaga anak lah, semua di situ. Okay, jaga anak dia panggil hadanah dalam tajuk kitab fiqh. Baik, yang ketiga, muamalat. Okey, hubungan manusia dengan manusia, muamalat, iaitu dalam tu bicarakan tentang jual beli, okey, sewa menyewa, saham, gadaian dan sebagainya. Dan yang keempat, jinayat, undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah berkaitan dengan mencuri, berzina, minum arak, okey, dan sebagainya. 4 kitab fiqh yang lama. Tapi kat sini dia bahagikan kepada 7. Nampak? Dia bahagikan kepada 7. Kitab ni kitab baru, kitab moden, ulama baru kan, ulama daripada Syria. Baik. Sebab bila kaji balik, boleh buat 7 bahagian, nak perinci, nak bagi mudah. Baik, kita ambil satu-satu bahagian secara keseluruhan. Baik, bahagian pertama. Okey, habaq apa? Dalam kitab ni ada 7 bahagian. Dan kita belajar jilid yang pertama ni, berkenaan dengan bersuci dan sembahyang. Okey? Dia duduk dalam bahagian pertama. Kita ada 8 jilid. Ni baru mengaji jilid pertama. Baru muka surat 8. Bahagian pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadat kepada Allah seperti berwuduk, sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Hukum ini dinamakan hukum ibadat.
Kalau kita kata pertama ni ibadat, okay, dalam bahasa Arab kita sebut ibadat. Dalam bab ibadat, tajuk pertama. Okay. Bahagian kedua, hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan Islam, seperti perkahwinan, perceraian, keturunan, penyusuan, nafkah, pewarisan dan lain-lain. Hukum-hukum ini dikategorikan sebagai hukum-hukum hal ehwal kekeluargaan, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil ahwalus saksiyah. Okey, hukum-hukum hal ehwal kekeluargaan. Kalau yang sebelum ni kita panggil tajuk munakahat, bab nikah kahwin. Ada ni dia panggil hukum hakam yang berkenaan dengan kekeluargaan, masuk dengan radha'ah, penyusuan pun duduk dalam ni juga. Pewarisan harta pun duduk dalam ni juga. Tajuk yang bab yang kedua. Okey, yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, muamalah sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, seperti berjual beli, gadaian, sewaan, pendawaan, keterangan-keterangan, penunaian dan lain-lain. Ini dinamakan hukum-hukum muamalah. Hukum muamalah. Okey, bab-bab berjual beli apa semua dalam tajuk muamalah. Okey, muamalat. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajipan pemerintah, siasah syariah. Kewajipan pemerintah. Ada hukum lain dalam kitab fiqh. Okey, berkaitan dengan apa? Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajipan pemerintah, seperti kewajipan pemerintah kena buat apa? Menegakkan keadilan. Wajib pemerintah kena tegakkan keadilan, menolak kezaliman dan melaksanakan hukum hakam. Menabak kata wajib buat ni hukum hakam. Begitu juga kewajipan rakyat mentaati pemerintah ataupun pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat dan lain lagi. Okey, dia beritahu sini kewajipan pemerintah kena laksanakan apa Allah Taala suruh tadi itu tentang undang-undang, iaitu tegakkan keadilan, tolakkan kezaliman, laksanakan hukum hakam. Dan ke rakyat, apa tanggungjawab rakyat sini? Mentaati pemimpin selagi mana pemimpin itu tidak menyuruh kepada benda yang melanggar syariat, wajib taat. Okey, dalam ni dia kata apa? Ia dikenali dengan hukum-hukum pemerintahan, ataupun dalam bahasa dia sebut siasah syariah, corak pemerintahan yang berasaskan kepada hukum syarak. Nampak tu? Siasah syariah. Dalam kitab fiqh lama dia tak tulis tu. Dia dalam kitab fiqh yang baru ni dia panggil siasah syariah. Dia kalau kat universiti dia ada ijazah khas, ijazah siasah syariah, ataupun dalam bahasa Melayu sebut ijazah politik Islam. Politik Islam. Kita ni bila sebut politik kita kata kotak ni politik, kotak. Dalam fiqh dia bercerita politik, takkan kotak kot. Kita rangkum semua politik kotak. Tak. Dalam Islam tu lengkap. Ni politik yang betul tak ada. Baik. Bahagian yang kelima, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum menjatuhkan ke atas orang yang bersalah, menjaga keamanan dan peraturan, seperti hukuman kepada pembunuh, pencuri, peminum arak dan seumpamanya. Hukum ini dikenali dengan uqubat. Dalam bahasa Arab sebut uqubat, iaitu apa hukuman yang akan dijalankan kepada pesalah. Orang minum arak, apa hukumannya? 40 kali sebatan. Khazaf, tuduh orang berzina atau peliwat, dia panggil khazaf. Hukuman dia apa? 80 kali sebatan. Okey. Berzina, kalau yang tak kahwin, rejam 100 kali sebatan. Kalau yang dah kahwin, tadi kita kata sebat 100 kali sebatan. Yang dah kahwin, rejam sampai mati. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil uqubat. Okey, yang kelima. Yang keenam, hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain ketika peperangan dan damai. Ia dinamakan asyar. Asyar. Kalau dalam kitab fiqh Arab dia panggil kitabus siyar. Okey, cerita tentang, kalau bahasa moden kita panggil hubungan antara bangsa. Okey, hubungan antara bangsa. Cerita hubungan antara bangsa ni dalam kitab fiqh dah bagi tahu dah macam mana nak berhubungan dengan negara-negara yang lain. Okay. Nabi pun hantar sahabat-sahabat untuk pergi Yaman dah, untuk berdakwah negara-negara luar daripada Madinah. Muaz bin Jabal hantar pergi Yaman. Itu hubungan diplomatik lah tu.
Bahasa sekarang disebut hubungan diplomatik. Baik, bahagian yang ketujuh, bahagian yang terakhir, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, sifat malu, pekerti yang baik dan buruk dan lain-lain. Bahagian ini dinamakan hukum akhlak dan adab-adab. Cerita beradab duduk dalam fiqh. Okey, apa hukum tidak taat pada ibu bapa? Okey, apa hukum taat pada ibu bapa? Okey, hukum taat pada guru. Duduk di sini. Jadi kesimpulannya nak bagi tahu kat sini apa? Kitab fiqh ni, kitab fiqh manhaji ni, dia bahagikan fiqh kepada 7 bahagian. Tapi kitab-kitab yang lama dia hanya bahagikan kepada rubuk-rubuk, iaitu 4 bahagian saja. Kesimpulan kat situ. Demikianlah kita dapati ilmu fiqh merangkumi hukum-hukum yang berkaitan dengan segala keperluan manusia. Nak bagi tahu kat sini, hukum fiqh ni ada kaitan semua keperluan manusia dan mengandungi semua perkara yang sesuai dengan kehidupan mereka, sama ada individu dan masyarakat. Kalau kita tengok 7-7 tu, semua ada kaitan dengan kehidupan kita. Sama ada yang kecil-kecil tadi, kita kata kecil tadi tu, sampai yang ke besar untuk memerintah negara, sampai yang besar hubungan antara bangsa, dia cerita dalam kitab fiqh. Nak bagi tahu apa? Islam tu lengkap. Okay? Bukan Islam tu hanya buat semayang saja. Bukan Islam tu tunggu Ramadan untuk puasa saja. Tak. Cerita apa ada, semua ada dalam Islam. Itulah agama Islam. Agama kita agama yang lengkap, tidak seperti agama-agama lain. Baik, kita akan berhenti kat sini. Okey, bahagian yang ketujuh. Okey, bagi tahu fiqh ni sampai kat sinilah, bahagian dia sampai bahagian ketujuh. Nanti kita akan sambung fi Islam mementingkan kemudahan dan mengelakkan kesulitan. Baik. Last sekali semua saya nak bagi tahu, ada saya tak tabung dua tu kan. Siapa nak dema-dema lah kan, tak ada apa sangat. Cuma saya nak bagi tahu sini, saya mengajar di SMK Taman Jelutong. Sekolah yang tuan-tuan tahu dia kelas aliran agama. Dia bukan SMKA. SMKA ni apa? Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Okey. KA ni kelas aliran agama, dia lain daripada SMKA. Jadi setakat ni KA kelas aliran agama ni ada satu sahaja yang sepenuhnya dalam negeri Kedah, iaitu SMK Taman Jelutong. Yang lain, daerah lain dia ada SMKA. Jadi di Kulim hanya ada KA, kelas aliran agama, iaitu daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tingkatan 1 6 kelas, tingkatan 2 6 kelas, sampailah tingkatan 6 pun 6 kelas, 6 kelas, semua aliran agama. Okey. Beza dengan lain, tingkatan 4 dengan 5 adalah subjek pendidikan Quran Sunnah dan pendidikan Syariah Islamiah dan juga bahasa Arab. 1 sampai 3 ada subjek bahasa Arab. Baik, nak tekan kat sini, yang minta masuk SMK Taman Jelutong ni baru ni 1,300 orang nak masuk bulan 3 ni. Minta 1,300 orang, tapi yang nak terima hanya 180 orang saja. Ini sebab apa terlampau ramai yang minta? Sebab SMK Taman Jelutong adalah top 10 negeri Kedah dalam kelulusan SPM 3 tahun berturut-turut dah. Top 10 di Kedah, mengalahkan sekolah-sekolah yang berasama penuh SMKA. SMKA kita nombor 1 lagi, kalah kat SMKA. Kalau ikutnya pelajar SMK Taman Jelutong ni, maaf ambil masa sikit pelajar SMK Taman Jelutong ni mula-mula terima tu result elok-elok semua dah keluar pergi SMKA, pergi MRSM, sekolah apa penuh. Jadi kami tinggal hak pertengahan saja, pertengahan dengan hak yang biasa-biasa saja. Tapi alhamdulillah, berkat daripada usaha guru-guru, kita dapat top 10 negeri Kedah. Okay, 3 tahun berturut-turut. Okay, ada subjek-subjek yang kita dapat nombor 1 negeri Kedah. Okay, kalau ikut segi peratus, Badli Shah pun kalah. Sebab ada Badli Shah, urusan SPM mesti ada pelajar dia gagal subjek matematik tambahan lah apa-apa. Tapi Jelutong dia dapat sepenuhnya lulus. Baik, dan setiap tahun pelajar KA SMK Taman Jelutong ada yang pergi ke Jordan dan juga Mesir. Hebatnya Jordan ke Mesir, hingga kan nak masuk sampai 1,300 orang minta ni untuk masuk bulan 3. Dan ada temuruga dan semua kan, nak ambil 180 orang. Orang duk tunggu lah, duk tanya lah macam mana. Saya itu semua daripada PPD lah, bukan daripada saya nak masuk ke situ kan. Kalau Malaysia, India lah ramai 20 nak masuk lah ni. Jelutong mereka tak boleh masuk lah.
Jadi mula-mula dulu Julutong ditubuhkan tahun 2004, masih lagi sukan dengan agama, sekolah sukan dan agama. Tapi di 2013 geng sukan dah keluar, jadi semuanya jadi sekolah agama. Jadi dalam Kulim kita ada sekolah. Jadi untuk pelaksanaan sekolah ni, apa nama, kita ada surau. Surau tu daripada kecil dah jadi besar, hasil daripada derma tuan-tuan lah, Taman Sasih lah. Sebab saya ngajak sini, saya jadi imam kat sini, lepas tu orang pekat kat derma kat saya. Alhamdulillah. Jadi kita dah besar, asalnya boleh masuk 300 orang. Sekarang Alhamdulillah dah boleh masuk 700 orang lebih. Surau tu bukan, surau tak ada bantuan daripada kerajaan, semua bantuan daripada orang ramai, pada bantuan tuan-tuan lah. Yang kita buat daripada 2017, daripada Eksekutif Derma semua, tabung lah semua daripada situ. Jadi daripada situlah kita didik pelajar daripada program-program surau sampai ke Jordan. Sampai anak orang Taman Sasih pun ada yang pergi ke Jordan. Anak apa, Zainul Atas tu kan, pergi ke Jordan, dapat tajaan beasiswa Amara. Okey, beasiswa Amara pergi Jordan kan, bukan komen-komen daripada SMK Taman Jutong. Orang kata sekolah apa, sekolah sama penuh ke budak pergi Jordan? Daripada kelas aliran agama saja, bukan sekolah SMKA, sekolah hebat-hebat. Jadi nak habaq kat sini. Jadi kalau tuan-tuan nak demo, saya letak tabung kat situ, ada 2 tu, tuan-tuan boleh demo lah untuk program di surau tu, untuk pembangunan surau tu. Sebab kita tak ada bantuan apa-apa, semua daripada cikgu-cikgu lah buat keluar. Sikit-sikit apa-apa untuk repair lampu, repair ni apa semua, tak ada. Untuk kerajaan tak ada. Jadi nama sekolah kerajaan tapi memang tak ada untuk surau. Jadi kalau tuan-tuan nak demo, saya alu-alukan, dah ada tabung kat situ. Wallahualam. Baik, sesudahi. Yang baik tu datang daripada Allah. Yang salah silap mungkin kelemahan dari saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.